Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Jadi bersama Cikgu Amirul, kita akan memasuki satu lagi unit baru iaitu unit 21 yang bertajuk Ternakan Jana Pendapatan. Dan tajuk utama yang kita akan belajar pada hari ini ialah emas Borneo. Mesti semua tertanya-tanya, emas Borneo apa itu? Jadi kita akan mempelajarinya dengan lebih lanjut selepas ini. Jadi standard pembelajaran untuk hari ini ialah 2.3.1 iaitu membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra. Seterusnya iaitu kriteria kerjaan pula. Murid berjaya membaca petikan emas Borneo dengan lancar. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah murid dapat melengkapkan carta. Carta apa? Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut. Aktiviti yang pertama, emas Borneo. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 144. Dengan aktiviti dia ialah melengkapkan carta. Jadi sebelum itu, kita tonton dahulu video ini. Penjualan ikan empurau atau juga dikenali sebagai ikan kelah dalam talian menyediakan pendapatan lumayan kepada sebilangan penduduk kampung di Sarawak. Ini kerana harga empurau di pasaran mencecah RM1,300 sekilogram. Astro Awani menjengah kampung Sungai Baleh di Kapit bertemu dengan pemuda yang memanfaatkan kemudahan internet menjual empurau bermula dengan pelaburan RM500. Surai anak Abel yang menetap di kampung Sungai Baleh menemui lubuk ikan empurau liar di kampung itu 3 tahun lalu. Dengan kerjasama penduduk setempat, timbul idea untuk dia dan rakannya promosikan ikan empurau secara dalam talian. Memulakan operasi 3 bulan lalu, dia yang pada awalnya menerima tempahan tempatan, kini mendapat tempahan dari Singapura, Hong Kong, China dan Taiwan. Pendapatannya mencecah sehingga RM5,000 sebulan. Belum banyak sebab order hanya seminggu sekok aja. So roughly satu bulan ya 4 ke 5 ribu lah. So kami confident, kami yakin bahawa selepas ada order daripada Taiwan, kita our expectation mungkin untuk supply ke Taiwan 100 ekor sebulan kah ataupun 50 ekor sebulan ikan empurau ke Taiwan. Bagi mengekalkan kesegaran ikan yang dieksport ke luar negara, cara pembungkusan tertentu dilakukan. Melalui packaging yang bagus, packaging yang perfect lah, we call it perfect. So walaupun di sejauh 6 bulan pun lagi masih sama, lagi dalam freezer. Tapi untuk rasa empurau yang paling nyaman adalah fresh. Kalau kita ambil dari sungai, kita masak. Harga ikan empurau dijual dengan nilai RM1,000 hingga RM1,500 mengikut berat ikan. Ikan empurau adalah daripada spesies kelah, namun yang membezakannya adalah lebihan cuping panjang di bawah mulutnya. Habitat utama ikan empurau di Sarawak ialah di Kapit, Belaga, Limbang dan Lawas. Ikan ini lazimnya membiak di dalam air tawar yang bersih tanpa keladak dengan dasar sungai yang berbatu. Ia juga memerlukan persekitaran yang sunyi untuk membiak dan begitu sensitif terhadap pencemaran. Baiklah, kita telah tonton video tentang ikan empurau. Jadi ikan empurau ni lah yang dipanggil sebagai emas Borneo kerana nilainya sangat berharga dan mahal. Kita bayangkan bahawa 1 kilo ikan empurau berharga RM1,500. Sangat mahal. Baiklah. Jadi kita buka buku teks muka surat 144. Jadi kita akan baca dahulu petikan tersebut. Tajuknya ialah emas Borneo. Zara membaca kisah tentang seorang peternak empurau. Pagi itu, Puan Puri agak sibuk. Seorang pengusaha restoran
akan datang mengambil ikan empurau yang telah ditempa beberapa hari yang lepas. Sekali mendapat tempahan ikan yang mendapat julukan emas Borneo ini, pasti Puan Puri akan sibuk di kolamnya. Awang, tangkap ikan yang telah bersih itu, arah Puan Puri kepada pekerjanya. Pekerjanya menangkap ikan di dalam kolam yang paling jernih itu. Puan Puri menyediakan 3 buah kolam. Hal ini dilakukan bagi memastikan kebersihan ikan yang ditempah terjamin. Remy, nanti jangan lupa masukkan buah engkabau ini ke dalam kolam. Rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan itu makan buah ini. Terang Puan Puri kepada pekerjanya. Setelah selesai memantau kerja-kerja di kolam, Puan Puri pergi ke stor sejuk bekunya. Di sana, beliau melihat ikan-ikan yang telah ditangkap dimatikan secara ikijimi. Bagi memastikan kesegarannya, ikan-ikan itu akan dipak secara vakum dan menjalani proses sejuk beku sebelum diekspor. Akhirnya, pengusaha restoran itu tiba. Dia mengambil tempahan dan membayar harga ikan tersebut. Puan Puri bersyukur dengan rezekinya pada hari itu. Okey, jadi kita lihat keistimewaan ikan empurau Puan Puri. Okey, maka cikgu ikan empurau. Jadi keistimewaan yang pertama ialah ikan tersebut dijamin bersih. Okey, yang kedua, rasanya asli seperti ikan sungai. Dan yang ketiga, kesegaran ikan terjamin. Jadi okey, dalam teks tersebut ada perkataan ikejima. Apa itu ikejima? Ikejima ni ialah proses mematikan ikan untuk mengekalkan kesegaran isinya. Jadi ikejima ni ialah satu proses untuk mematikan ikan. Jadi kamu belajar satu lagi kosakata baru. Okey, seterusnya kita belajar juga satu lagi buah baru, iaitu buah engkabang. Jadi inilah contoh buah engkabang. Jadi buah engkabang ini diberikan kepada ikan empurau untuk dimakan agar rasanya lebih asli. Jadi kita lihat kat sini. Kat sini ada carta yang telah lengkap. Yang pertama kata apa? Bersih. Kenapa bersih? Caranya menyediakan 3 buah kolam. Hal ini dilakukan bagi memastikan kebersihan ikan yang ditempah terjamin. Jadi yang pertama ialah bersih. Yang kedua ialah rasa asli. Kenapa rasa asli? Kerana diberi makan buah engkabang. Yang ketiga, segar. Kenapa dekat sini keistimewaan kata kesegaran ikan terjamin. Jadi kenapa segar? Cara dia dengan dimatikan secara ikejimi, iaitu bagi memastikan kesegarannya. Faham? Jadi untuk tugasan, rakam suara kamu baca teks Emas Borneo. Yang kedua, salin dan lengkapkan carta Engkai Empurau Puan Puri. Cikgu telah bagi tadi contoh macam mana melengkapkan carta ikan empurau Puan Puri. Jadi kamu salin sahaja. Okey, untuk aktiviti yang kedua, kita akan pelajari pula lembu Wang Yu. Kita akan belajar tentang satu lagi ilmu baru berkaitan daging lembu. Pernah makan daging lembu? Mesti semua pernah makan kan? Jadi ada pelbagai jenis daging lembu, tapi yang paling terkenal sekali di dunia ialah daging Wang Yu, kerana ia sangat mahal dan sangat berkualiti. Jadi murid-murid boleh buka test muka surat 143. Dan aktiviti dia ialah membuat keputusan dan memberikan alasan. Jadi ada promosi daging lembu Wang Yu. Jadi apa kelebihan dia? Yang pertama,
kandungan kolesterol rendah. Yang kedua, mengandungi omega 3. Cikgu, omega 3 ni bagus tak? Ya, sangat bagus. Omega 3 ni sangat memberikan satu faedah yang berguna untuk kita mengembangkan kita punya kecerdasan otak kita. Yang ketiga, kandungan protein yang tinggi. Kenapa kita perlu protein yang tinggi? Supaya kita dapat menghasilkan sel-sel baru dalam badan kita. Yang seterusnya, kaya dengan zat besi. Dahil sekali, daging yang sangat lembut. Sangat lembut dia daging tersebut. Kalau kamu pernah pergilah di Malaysia ni, ada beberapa sahaja yang menjual daging wagyu. Kalau kamu pergi ke Kuala Lumpur, kamu akan jumpa kedai daging wagyu. Jadi bila kamu makan daging wagyu ni, dia sangatlah lembut. Bila kamu potong dengan pisau dan dimasukkan dalam mulut, ia akan rasa macam cair daging tersebut di dalam mulut. Sampai macam tu sekali dia punya lembut dia. Jadi tugas saya, salin dan jawab soalan di bawah. Adakah kamu ingin membeli daging ini? Mengapa? Jadi kalau kamu nak beli, kamu perlu jawab, ya, saya ingin membeli daging wagyu ini. Kerana apa? Kita sebut kelebihan daging wagyu kerana mengandungi omega 3 dan zat besi. Baiklah. Untuk latihan pengukuhan pula, jawab latihan ini. Lengkapkan peta pokok. Kita baca dahulu. Pada pagi itu, Zarif membantu ayahnya di kandang rusa. Ayahnya, Encik Zainal, seorang peternak rusa yang berjaya. Zarif berbual-bual dengan ayahnya tentang rusa-rusa yang diternak itu. Apakah kelebihan menternak rusa, ayah? Banyak kelebihan, Zarif. Daging rusa terkenal sebagai makanan yang berkhasiat berprotein tinggi, kurang lemak, kandungan kolesterol yang rendah dan menepati cita rasa masyarakat. Oleh itu, penternakan rusa sangat menguntungkan. Patutlah daging rusa mahal, ayah. Betul, Zarif. Selain itu, kulit rusa dapat digunakan, dapat dibuat barang keperluan wanita seperti beg tangan, dompet, kasut dan jaket kerana kulitnya licin, tebal dan tahan lasak. Tanduk rusa pula dijadikan kraft tangan dan bahan hiasan yang cantik. Kualiti ukiran yang dihasilkan dapat menentukan harganya di pasaran. Jadi dalam petikan ini terdapat kelebihan menternak rusa dari segi tanduknya, kulitnya, dagingnya. Jadi lengkapkan peta pokok ini. Jadi itu saja pengajaran kita untuk hari ini. Semoga murid-murid semua dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Dan sekiranya ada soalan dan pertanyaan, sila ajukan kepada cikgu di ruang WhatsApp. Segala perbincangan akan dilaksanakan di WhatsApp. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.